Bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita. Antara paparan utama edisi 1080 malam ini. Kes rasuah pemimpin UMNO bukan fitnah. Amanah tekad sokong calon keadilan dilakit. Ini strategi atau hipokrasi? Benarkah SOP antara dua darjat berlaku di Johor? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad merasa pelik apabila ada orang Melayu menganggap bahawa rasuah itu perkara biasa. Kononnya selepas mengambil rasuah boleh minta maaf dengan pergi melaksanakan umrah di Mekah. Menurut Khalid, Datuk Seri Najib Razak telah turun dengan begitu bersungguh-sungguh dan berkempen di kalangan remaja dan kawasan perumahan dan rumah flat. Najib kata Khalid memainkan peranan utama dalam kempen bagi pilihan raya negeri Johor. Beliau menegaskan, pilihan raya negeri Johor diusahakan oleh golongan UMNO yang ingin Najib kembali dengan harapan UMNO akan menang seperti di Melaka. Dengan itu, mereka mempunyai hujah untuk mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen. Kata Khalid, dalam tempoh sebulan dua ini, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang masih Presiden UMNO akan memilih calon yang pro-kleptokrat. Hairan dan pelik mengapa masyarakat Melayu masih menyanjung orang yang sudah dibuktikan bersalah oleh dua mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Khalid menyifatkan Najib Razak telah melakukan bencana terhadap ekonomi negara. Duit rakyat hilang sehingga kes melibatkan dengan bekas CEO Astro berhubung kait dengan kes penyelewengan Najib dalam Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB. Khalid berpendapat tim lesnya berbelanja untuk bekas kekasihnya Rohana Rozhan dengan memberi rumah yang bernilai $10 juta Amerika, hanya sebahagian kecil daripada duit Wan MDB. Itulah dasar cash is king yang diperjuangkan oleh Najib untuk membeli orang itu dan ini. Hasil daripada itu, negara kehilangan berpuluh bilion ringgit. Dan ini bukan fitnah. Ya. Saya tahu UMNO beritahu pada orang-orang kampung ni fitnah lah. Ini bukan fitnah. Kes Tim Lesner tu di Mahkamah di Amerika Syarikat. Ya, mana mungkin ianya fitnah daripada sini boleh pergi ke sana. Ya, yang kes yang Datuk Seri Najib sendiri di Mahkamah Tinggi dan juga di Mahkamah Rayuan bukan fitnah, faktanya. Buktinya dari segi dia punya paper trail dia punya bukti tertulis dalam akaun Najib, dalam akaun syarikat ini, dalam akaun syarikat itu dan sebagainya, semua ada. Lalu macam mana nak katakan fitnah? Ini bukan berdasarkan kepada saksi, mungkin yang saksi boleh disogok, tapi ini adalah berdasarkan pada rekod yang hitam putih. Dan berkata demikian dalam bicara YB Khalid Samad untuk siri ke-143 yang bertajuk PRN Johor Kebangkitan Kembali Golongan Kleptokrat Jumaat lalu. Khalid menegaskan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang digelarkan Al-Amin yang paling amanah. Justru amat pelik apabila umat Nabi Muhammad menyanjung penjenayah. Khalid juga mendakwa jika UMNO atau BN mereka akan mempengaruhi mahkamah untuk membebaskan Najib dan Zahid atau jika bersalah akan memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Ya, lalu inilah plan mereka dan itulah sebabnya kenapa kita ada pilihan raya negeri Johor. Bukan kerana kepentingan rakyat. Tegasnya, Khalid juga menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh Pakatan Harapan selepas 60 tahun Melayu ditanam dalam pemikiran bahawa mereka perlukan UMNO ialah untuk berubah. Bebaskan, orang Melayu kena bebaskan diri mereka daripada UMNO supaya kekayaan negara itu benar-benar pergi kepada mereka, supaya mereka boleh berdikari. Kerana kepimpinan UMNO bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Melayu yang bergantung kepada bantuan. Masyarakat Melayu subsidi. Ya, inilah apa yang mereka nak supaya orang Melayu ni sentiasa memerlukan bantuan dan cash pada ketika itu betul-betul menjadi king. Kerana apa? Kerana pihak yang ada duit dia boleh beli sokongan dan dia boleh beli undi daripada masyarakat Melayu yang memerlukan.
tegas Khalid. Mengulas mengenai kenyataan Zahid bahawa Pakatan Harapan memfitnah, Khalid berkata sememangnya mereka telah banyak menyalahgunakan jawatan ketika sedang berkuasa. Dakwaan skandal 1MDB ini bukan hanya disebut oleh pemimpin Pakatan Harapan dan Mahkamah Dalam dan Luar negara. Malah Khairi Jamaluddin sendiri pernah berkata bahawa skandal 1MDB itu benar. Sampai hari ini ada penyokong minta maaf penyokong Najib yang masih lagi nak defend benda ni. What for? Nak defend benda ni? Cakap sajalah ini adalah kebenaran. 1MDB adalah kes yang bukan persepsi, bukan fitnah, dia memang kes. Islam melarang perbuatan salah guna kuasa dan rasuah. Amaran ini tercatat menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Jika salah guna kuasa dan rasuah tidak dibendung, akibatnya undang-undang tidak akan dipatuhi. Kegiatan jenayah dan ketidakadilan akan terus berleluasa. Adakah kita mahu keadaan sedemikian berterusan? Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad berkata, dalam rundingan awal antara Amanah, DAP dan Keadilan, mereka telah membahagikan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor secara adil. Menurut persefahaman yang dicapai, Amanah diagihkan 20 kerusi, Keadilan 20 dan DAP pula 16. Khalid berkata hasil pemufakatan di dalam Pakatan Harapan, kerusi Dewan Undangan Negeri Lakin diserahkan untuk ditandingi oleh Keadilan. Setelah masing-masing mendapat bahagian, mereka didatangi Parti Muda untuk berunding bagi mengelakkan pertindihan dalam pertandingan dalam pilihan raya negeri tersebut. Amanah bersetuju memberi Muda 4 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, DAP telah memberi 2 kerusi yang diagihkan kepada parti itu untuk ditandingi Muda. 6 kerusi itu yang akan ditandingi Muda ialah bagi Dewan Undangan Negeri Tenang, Bukit Kepong, Parit Raja, Macap, Puteri Wangsa dan Bukit Permai. Keadilan dilaporkan menawarkan 3 kerusi kepada Muda, iaitu Seri Medan, Tanjung Surat dan juga Semarang. Malangnya rundingan antara Muda dan Keadilan gagal mencapai kesepakatan kerana Muda menolak tawaran tersebut. 3 Dewan Undangan Negeri tersebut dikatakan kubu kuat UMNO dan bukan kerusi yang mudah untuk ditawan. Mengulas mengenainya, Khalid berkata Amanah akan menyokong rakan sekutu mereka, Keadilan di Lakin. Beliau berkata pertembungan kerusi antara Keadilan dan Muda hanya akan menguntungkan UMNO. Sebab itulah sejak awal lagi Amanah dan DAP sudah bersetuju supaya tiada pertindihan antara parti pembangkang. Bagi Amanah, Keadilan adalah rakan gabungan. Oleh itu, di mana berlakunya pertindihan antara Keadilan dan Muda di kerusi yang telah diamanahkan kepada Keadilan, Amanah akan menyokong calon Keadilan, kata Khalid. Beliau menegaskan Pakatan Harapan adalah satu-satunya parti yang boleh mengalahkan Barisan Nasional. Pada Sabtu lalu, iaitu Hari Penamaan Calon Keadilan, menurunkan Bendahari Cabang Keadilan Pasir Gudang, Dr. Zamin Najwah Arba'in sebagai calon parti itu di Dewan Undangan Negeri Lakin. Muda pula meletakkan Ketua Penerangan Muda Johor, Rashid Abu Bakar, untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri yang sama. Calon Barisan Nasional itu ialah Ketua Pemuda UMNO Johor, Muhammad Hairi Mat Shah. Perikatan Nasional pula mencalonkan Zulkifli Bujang, manakala Pejuang meletakkan Muhammad Riaz Hashim. Sementara itu, pengarah pilihan raya Keadilan Fuziah Saleh melihat tindakan Muda melanggar kerusi Dewan Undangan Negeri Lakin menunjukkan sikap tidak kerjasama. Keputusan Parti Pakatan Harapan kita runding dulu. Lepas itu, Amanah dan Keadilan telah memberi kerusi kepada Muda. Keadilan sudah berbesar hati dan melapang dada memberi kerusi kepada Muda. Kalaupun terguris hati, Keadilan membuat keputusan lebih baik dengan mengelakkan pertembungan sesama sendiri demi rakyat, katanya. Kerana itu, Keadilan tidak membalas tindakan Muda itu dengan meletakkan calon di tempat parti itu bertanding di 6 Dewan Undangan Negeri yang diberi oleh Amanah dan juga DAP. Tidak ada keajaiban dalam kematangan di gelanggang pencak silat dunia politik, kecuali pengalaman. Ular menyusuk akar tidak akan hilang bisanya.
Kelihatannya PAS berhasrat untuk memenangi semua 15 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandinginya pada pilihan raya negeri Johor. Naib Presiden PAS Senator Datuk Idris Ahmad berkata parti itu yakin dapat memenangi semua kerusi itu berdasarkan strategi. PAS ada strategi sendiri. Jentera kita sedang bekerja keras di lapangan bagi membolehkan calon-calon PAS yang bertanding mampu menyumbangkan kemenangan dalam PRN Johor. Tidak bolehlah beritahu apa rahsia strategi PAS. Kalau beritahu strategi nanti jadi tragedi. Katanya seperti dipetik bernama. Beliau berkata parti komponen Perikatan Nasional yang bertanding pada pilihan raya negeri Johor saling bekerjasama dengan baik bagi memastikan kerusi yang ditandinginya itu dapat dimenangi. Daripada 56 calon yang bertanding, 15 adalah daripada PAS, sementara bersatu 33 dan 8 daripada gerakan. Di mana PAS bertanding? Sejak pilihan raya umum ke-14, PAS sudah berteriak untuk menghalang DAP daripada memenangi pilihan raya. Namun dalam pilihan raya negeri Johor, PAS tidak berani meletakkan calon menentang Cina DAP kecuali di Jementah. Calon PAS Maimunah Safwah Musa akan menentang calon Barisan Nasional Si An Giap dan Pakatan Harapan Eng Koh Sim. Sementara itu di Paloh, PAS meletakkan Selvendran Velu melawan Sheikh Umar Bagharib Ali, calon Pakatan Harapan daripada Melayu Islam DAP. Kenapa PAS meletakkan calon bukan Islam untuk menentang calon Melayu Islam DAP? Mungkin itu strategi PAS untuk meraih undi bukan Melayu di kawasan berkenaan. Selain itu, Perikatan Nasional menyerahkan semua kerusi yang ditandingi oleh DAP bukan Melayu kepada gerakan. Mungkin itu juga strategi PAS. Soalan saya, kenapa PAS tak letak calon Melayu di situ untuk lawan Cina? Kenapa PAS serah kepada Bersatu atau gerakan di situ untuk letak calon Cina juga? Di Sarawak, PAS mahu rakyat Sarawak tolak Cina. Di Semenanjung, PAS serah kerusi kepada calon Cina. Come on lah. Kalau ini bukan hipokrasi politik, ini apa? Munafik haraki. Soal pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Ustaz Zulkarnain Abidin dalam hantaran di Facebook beliau. Beliau menyindir PAS yang tidak berani meletakkan calon di Dewan Undangan Negeri yang ditandingi DAP pada pilihan raya negeri Johor. Satu ketika PAS nak lawan DAP tapi tak letak calon untuk lawan semua calon DAP. Satu ketika tak mahu bagi kepada Cina tapi serah kerusi kepada rakan untuk letak calon Cina. Sindirnya, adakah ini juga strategi rahsia PAS? Kenapa PAS tidak berani meletakkan calon untuk menentang bekas Timbalan Menteri Pertahanan Kerajaan Pakatan Harapan Liu Ching Tong yang bertanding di Perling? Sebaliknya, PAS biarkan kerusi itu ditandingi Koh Xiao Li dari gerakan. Bukankah Ching Tong dalam tulisannya banyak mengkritik pendirian PAS dalam perencanaan Muafakat Nasional yang menyatukan PAS dan juga UMNO? Sebagai mahasiswa sains politik yang mengkaji PAS dan kemudian menjadi ahli politik yang bekerja rapat dengan pemimpin parti itu, saya sering terkenang peluang-peluang yang dilepaskan PAS untuk mengubah haluan sejarah politik Malaysia. Barangkali itulah kisah salah laku PAS, kata Ching Tong dalam satu rencana yang diterbitkan Malaysia Kini 30 Mei 2020. Malah kata Ching Tong, tujuan Muafakat Nasional ialah untuk menghancurkan semuanya dan memecahkan Pakatan Harapan dari tengah. Strategi Muafakat Nasional bukanlah strategi pilihan raya. Ia merupakan satu upaya untuk membakar sentimen perkauman terhadap Pakatan Harapan. Kepada orang Melayu, mereka katakan DAP menguasai kerajaan, dan kepada orang bukan Melayu pula, mereka tuduh Tun Dr. Mahathir mengawal segala-galanya, tegas beliau. Menjelang pilihan raya Muafakat Nasional hancur berkecai. Kini PAS berdampingan pula dengan Bersatu yang mengkhianati Pakatan Harapan serta UMNO dan memeluk gerakan yang anti hudud. Namun, Pakatan Harapan yang ingin dimusnahkan masih utuh dan gabungan yang bertambah menjadi 4, iaitu keadilan, DAP, UMNO dan juga UPKO. Strategi tak menjadi, yang hanya nampak adalah hipokrasi. Ketua Pemuda Amanah Negeri Johor Taqiyuddin Cikman mengingatkan supaya pihak yang berkuasa tidak melaksanakan denda terpilih kerana pelanggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 pada pilihan raya negeri Johor. Pematuhan kepada prosedur operasi standard yang digariskan dalam pilihan raya negeri Johor adalah sesuatu yang baik bagi tujuan mencegah penularan COVID-19 meskipun ada beberapa perkara yang tidak selari dengan semangat demokrasi sempena pilihan raya negeri ini. Namun, pelaksanaan penguatkuasaan secara terpilih adalah amalan yang tidak bertanggungjawab dan akan menghakis keyakinan orang ramai terhadap peraturan yang dibuat.
Katanya dalam satu kenyataan, beliau merujuk kepada tindakan mendenda wartawan yang dikatakan tidak mematuhi penjarakan sosial semasa menjalankan tugas. Kata Taqiyuddin, tindakan tersebut menimbulkan kegusaran di kalangan pengamal media, terutamanya wartawan di lapangan. Menurut beliau, tindakan yang sama wajar dikenakan kepada pihak Barisan Nasional yang melanggar SOP Suruhanjaya Pilihan Raya SPR itu. Saya menggesa agar Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang begitu menekankan soal SOP kepada petugas media supaya berlaku adil dan membuat teguran serupa kepada Barisan Nasional yang secara terang-terangan melanggar peraturan yang digariskan SPR pada hari penamaan calon, ujar beliau. Taqiyuddin juga menempelak bagaimana pihak kerajaan, khususnya menteri yang juga melanggar peraturan yang mereka sendiri gubal. Seringkali kita melihat bagaimana pihak kerajaan, khususnya para menteri, menasihatkan rakyat mematuhi SOP, tetapi di kalangan mereka sendiri secara terbuka melanggar peraturan yang dibuat, sindirnya. Beliau juga yang merupakan calon Pakatan Harapan bagi Dewan Undangan Negeri Mahkota turut membangkitkan mengenai kelakuan penyokong Barisan Nasional pada hari penamaan calon Sabtu lalu. Saya juga menggesa tindakan yang sama dikenakan kepada penyokong Barisan Nasional yang berada di kawasan pusat penamaan calon Dewan Undangan Negeri Mahkota di Dewan Serbaguna Taman Seri Keluang yang telah berhimpun dan berarak di kawasan tersebut, kata Taqiyuddin. Beliau berkata kedegilan kumpulan tersebut yang jelas melanggar SOP SPR itu wajar diambil tindakan yang setimpal sebagaimana wartawan terbabit. Meskipun sudah diberi teguran, namun kumpulan ini langsung tidak mengendahkan dan terus berkumpul tanpa penjarakan sosial. Ini jelas telah melanggar SOP yang digariskan SPR. Sewajarnya tindakan sama perlu dibuat kepada kumpulan ini seperti mana yang dikenakan kepada wartawan yang didenda hari ini, tegas Taqiyuddin. Semalam, Menteri yang menjaga COVID-19 Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata kompaun yang dikenakan kepada seorang wartawan pada hari penamaan calon Pilihan Raya Negeri Johor pada Sabtu lalu dibatalkan. Lalu Khairi meminta kompaun yang dikeluarkan oleh pasukan KKM kepada wartawan setelah ia menjadi viral takut kena tuduh melakukan amalan SOP antara dua darjah. Kompaun patut dikenakan kepada pihak yang nyata melanggar SOP. Menteri jangan buat-buat tak nampak. Sudah banyak bukti terpapar, khususnya tentang kebejatan pemimpin UMNO. Ada yang merentas lautan dan benua. Pemimpin UMNO tidak boleh dipercayai untuk menjadi pemerintah lagi. Rakyat bijak tidak akan terus diperbodohkan. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam Isra Mi'raj. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.